okey ke? Okey. Okay, so sekitaran bilik ni cik selesa? Yes, selesa. Selesa, okey. Sebelum cik datang sini dah makan ke belum? Dah, saya dah makan. Okey, dah makan, okey lah. So cik, hari ni keadaan cik baik lah. Ya. Okey, saya nak tanya lah. Okey, ni kita punya sesi ketiga kan? So untuk sesi ketiga ni, kalau ikutkan sesi yang sebelum ni, sesi kedua, saya ada bagi homework dekat cik untuk cik jawab inventory nilai pekerjaan sidik. So hari ni saya nak tahulah berdasarkan daripada INPS tu, nilai pekerjaan yang mana yang cik dapat paling tinggi, skor paling tinggi? Saya dapat keuntungan Okey. dengan keselamatan. Okey, keuntungan dan juga keselamatan. Contohnya, okey, kalau cik dah cakap tadi, nilai pekerjaan yang cik dapat paling tinggi iaitu keuntungan dan keselamatan lah. So kalau ikutkan dalam INPS ni dia ada 21 nilai pekerjaan. Contohnya macam manusia, data, benda, pembantu, altruism dan sebagainya lah. Jadi untuk macam nilai pekerjaan keuntungan ni, cik rasa dia berkaitan dengan apa? Keuntungan ni bagi saya kaya lah. Okey, kaya, faham. Okey, kalau macam untuk keselamatan? Keselamatan pula saya rasa macam selamat daripada apa yang akan terjadi pun. Okey, faham. So kalau ikutkan macam tu dalam masa dekat sini kan, dia kata okey, sebenarnya dalam nilai keuntungan ni, memang pekerjaan jenis ni dia akan memberikan peluang kepada diri cik untuk jadi seorang yang lebih kaya. Dan kerjaya ni sebenarnya akan memberikan faedah ekonomi yang tinggi lah, yang akan menyebabkan cik boleh dapat barang-barang yang berkualiti tinggi. Contohnya macam rumah, kereta, pakaian yang boleh kita gelarkan sebagai aset juga. Dan tapi dalam nilai pekerjaan keuntungan ni, sebenarnya cik ada masanya yang cik perlu berhadapan dengan risiko yang besar sebelum cik dapatkan satu keuntungan yang besar dan tinggi lah. Okay, contohnya pula dekat sini pula, kalau dari segi keselamatan pula, macam cik cakap tadi lah, cik nak ada rasa perasaan stabil ataupun selamat daripada apa-apa kebimbangan kan. Sebenarnya kalau ikutkan keselamatan ni, memang nilai ni menyebabkan kita rasa nak bebas daripada rasa bimbang terhadap kehilangan pekerjaan ataupun punca pendapatan. Sekiranya memang kehidupan di sekeliling cik ni dan keluarga ni, cik memerlukan keluarga yang stabil, kekal dan boleh dijangkakan. So secara keseluruhannya memang sebenarnya pendapatan cik ni tak dipengaruhi oleh kesempitan hidup. Okey, so untuk nilai keuntungan kan, kalau saya boleh tanyalah, cik rasa apa contoh pekerjaan yang boleh menguntungkan diri cik? Kalau saya dapat lihat, keuntungan ni biasanya bisnes lah. Okey, bisnes. Okey, kalau dalam bidang bisnes tu sendiri, kalau cik personally, cik minat untuk buat bisnes dalam bidang apa? Kosmetik. Kosmetik. Okey, faham. Kosmetik maksudnya dari segi macam makeup ataupun barang-barang makeup lah kan? Okey. Okey, sebelum cik rasa cik nak ceburkan diri untuk menjadi seorang businesswoman ni kan, cik rasa apa benda yang cik perlu ada dalam diri cik? Saya rasa saya perlu ada ilmu pengetahuan lah berkenaan dengan bisnes ni. Okey. Jadi saya sekarang ni perlu ambil sambung pengajian. Tapi sekarang ni saya dah ada degree. Okey. Kiranya cik punya bidang degree sekarang dalam bidang apa? Bidang degree saya counselling. Okey, bidang counselling. Tapi macam kita tahulah dekat universiti ni kan kita ada major dan juga minor kan. So macam kalau kata cik punya major dalam bidang counselling, so minor cik dalam bidang apa? Minor saya berkait lah dengan perniagaan. Itu saya ambil minor pentadbiran perniagaan. Okey, faham. So saya dapat tengoklah sebenarnya macam cik punya bidang minor pun sebenarnya boleh membantu cik untuk menceburkan diri sebagai seorang businesswoman lah. Okey, seterusnya kalau cik rasa selain kalau cik dah ada kedua-dua ijazah sarjana muda ni kan, minor, majornya dari segi counselling dan minor dari segi pentadbiran perniagaan. So kalau sebelum cik nak memulakan perniagaan tu, apa yang cik boleh buat? Pertama sekali saya nak daftarlah perniagaan saya dengan SSM. Oh, okey. So saya nak tanya, cik tahukah macam mana nak buat pendaftaran tu? Tak tahu. Okey, tak tahu. Okey, tak apa. Tak tahu tak apa. Saya boleh kongsikan.
kalau ikutkan pendaftaran SSM ni sebenarnya mudah lah di zaman sekarang, sebab kita hanya perlu buat isi segala maklumat tu secara atas talian lah. Contohnya kalau cik buka dekat Google, cik boleh tengok dalam Easy Biz Online, portal Easy Biz Online. So dekat situ cik boleh lah isi segala maklumat yang diperlukan untuk cik memohon lah untuk mendapatkan lesen perniagaan. So sebenarnya kalau ikutkan zaman teknologi ni mudah lah sebenarnya, sebab kita tak perlu nak naik turun pejabat pendaftaran Suruhanjaya syarikat ni kan. Dia lagi memudahkan kita lah sebenarnya. So saya nak tanya jugalah, kalau cik nak buat perniagaan ni, nak buka perniagaan ni, cik nak buat perniagaan secara tunggal ataupun secara bersama? Okay, nanti kan saya nak jadi, kalau saya nak jadi bisnes pada masa akan datang, kalau lah saya kahwin dulu, mungkin saya akan buka perniagaan bersama, sebab saya boleh jadikan suami saya tu rakan kongsi lah. Oh, okey, faham. Dan bagi saya pun macam bagus jugalah sebenarnya, sebab nak memulakan perniagaan ni kan dia macam memerlukan modal yang besar. So kalau kata cik buka bersama dengan cik punya pasangan nanti, dia akan sebenarnya membantu cik jugalah untuk memudahkan dari segi untuk buat permohonan. So kalau macam untuk cik dah nak buka perniagaan ni kan, cik ada apa-apa perancangan ke nak buka premis tu di mana? Kalau saya bisnes saya berkembang maju lah. Kalau bisnes saya berkembang maju, saya ingat saya nak buka premis dekat kawasan tempat tinggal saya sendiri. Kawasan tempat tinggal cik dekat mana ya? Saya dekat Kelantan. Okey, Kelantan. Okey, saya faham. Kiranya cik rasa kenapa cik nak pilih kawasan dekat dengan perumahan cik dulu untuk buka perniagaan tu? Sebab saya rasa macam perniagaan berkenaan dengan kosmetik ni dekat kawasan saya tu macam belum berkembang, dan tak banyaklah kedai-kedai kosmetik dekat kawasan tu. Okey, faham. So sebelum cik nak buka perniagaan ni kan, cik rasa apa yang cik boleh buat untuk tambah lagi cik punya kemahiran ataupun apa-apa pengetahuan dalam bidang kosmetik ni? Mungkin saya dapat attend bengkel berkenaan dengan perniagaan. Okay. Ataupun saya buat macam mana? Cik ada suggestion tak? Okey, kalau macam saya lah kan, macam cik cakap tadi betul, cik boleh attend mana-mana bengkel berkaitan dengan perniagaan, ataupun mungkin boleh tambah dari segi pemasaran. Dan juga kalau saya sendiri, saya boleh sarankan cik untuk mungkin daripada sekarang ni cik dah boleh mula buat part time as agent mana-mana produk kosmetik, ataupun mungkin dropship lah. So daripada cik jadi agent ni pun sebenarnya kan kita ada dapat beberapa persen keuntungan tu kan. So saya rasa benda tu akan membantu diri cik juga untuk mengumpul modal ataupun mengambil pengalaman berniaga tu sendiri yang kita boleh belajar daripada orang lain dulu. So kalau kita dapat lihat contohnya macam menghadiri bengkel dan juga menjadi part time agent kosmetik ni boleh dilihat sebagai cik punya plan jangka masa pendek sebelum cik betul-betul nak mencuburi bidang dalam bidang perniagaan. So kalau kata untuk plan jangka masa panjang kan, cik rasa kenapa cik perlu untuk mencuburi dalam bidang perniagaan ni? Saya rasa untuk cebur dalam bidang perniagaan untuk menjadi seorang businesswoman ni kenapa? Apa kepentingan cik sebenarnya? Kalau saya jadi bisneswoman, mungkin saya akan jadi macam lebih kaya lah kan. Kaya, okey. So saya nampaklah cik punya fokus sekarang ni memang untuk macam membina ekonomi yang lagi tinggi lah sebenarnya. So selain daripada berniaga dari segi mengumpul wang tu sendiri, cik rasa apa lagi yang cik boleh buat untuk tingkatkan lagi ekonomi cik? Saya rasa macam saya nak berkembangkan lagi lah perniagaan saya. Okey. Okay, contoh cik nak luaskan perniagaan cik tu maksudnya di antara negeri-negeri dalam Malaysia ke atau macam mana? Okay, untuk saya kembangkan perniagaan saya tu, saya akan mula dari saya akan mula dari slowly saya akan kembangkan ke negeri-negeri dulu. Saya akan cari ejen di bawah saya dari setiap negeri. Kemudian bila saya dah macam dah berkembang, dah maju, saya akan
perluaskan lagi perniagaan saya tu ke negara-negara jiran, negara yang berdekatan dulu. Okay. Lepas tu bila dah lagi maju, barulah saya akan kembangkan lagi di negara Asia ni. Okey, saya nampaklah sebenarnya memang cik punya plan tu untuk betul-betul mengembangkan cik punya bisnes tu bukan setakat di peringkat kita punya negeri, tapi dia macam di peringkat antarabangsa lah kan. Betul. So saya macam bersetuju juga lah dengan cik punya plan tu, sebabnya bagi saya walaupun kita rasa macam walaupun bisnes yang kecil tu sebenarnya boleh je berkembang maju jadi lagi besar selagi kita ada usaha kan. Okey, selepas cik dah luaskan perniagaan tu, cik rasa apa lagi cara lain yang cik boleh buat untuk bantu lagi lah, maksudnya tingkatkan lagi cik punya ekonomi? Simpan aset. Okey, simpan aset tu contohnya macam apa? Saya beli rumah, Okey. beli kereta, Okey. beli tanah ke. Okey, faham. Bagi saya benda yang cik cakap tadi tu betul lah, sebab macam kalau kita lihat sebenarnya macam ekonomi zaman sekarang ni, wang ringgit tu sebenarnya tak menjamin apa-apa tau. Jadi memang bagi saya bagus lah kalau cik punya plan untuk mengumpul harta tu, sebab kadang-kadang contohnya harta macam cik cakap tadi lah, tanah, contohnya bangunan ke kan, rumah, sebenarnya lagi membantu kita dari segi aset kehidupan tu, sebab kita bukannya boleh pakai di sekarang, tapi mungkin kalau kata satu hari nanti cik ada pelapis-pelapis untuk cik punya perniagaan kan, contohnya anak ataupun sebagainya, cik boleh serahkan kepada mereka untuk menguruskan. Okey, contohnya okey, kalau cik dah buka cik punya premis kan, cik rasa apa cara terbaik untuk cik jalankan perniagaan? Adakah contohnya orang boleh datang kedai je ke, ataupun cik boleh gunakan medium social media ke, macam mana? Saya rasa kalau macam saya akan lakukan kedua-dua. Okay. Sebab kalau kita nak berharapkan untuk orang datang kedai je, saya rasa macam syarikat tu bisnes tu susahlah nak berkembang. Sebab sekarang ni pun orang orang marketing, bisnes sekarang ni marketing dia orang macam luar biasa. Betul. Jadi saya pun kena ada ilmu lah marketing dalam media sosial. Jadi saya akan gunakan media sosial jugalah untuk kembangkan bisnes saya. Okey, faham. Bagi saya pun saya setuju jugalah dengan cara cik tu, sebab di zaman teknologi kita ni sekarang, selain daripada orang datang kedai dan beli barang kita, memang marketing secara online tu dia memberikan impact yang besar, sebab melalui marketing secara online ni pun akan membuatkan cik punya produk kosmetik tu kita kenal bukan setakat dekat negara kita, tapi juga di negara luar lah. Okey, so saya dah nampak lah cik punya plan untuk jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang ni untuk menjadi seorang businesswoman dalam bidang kosmetik. Dan of course lah, cik punya motif yang utama dalam bidang perniagaan ni adalah untuk mencapai keuntungan. So seterusnya untuk nilai pekerjaan yang kedua, iaitu keselamatan tadi ni kan. Cik rasa apa contoh pekerjaan yang sesuai dengan nilai pekerjaan keselamatan ni? Macam saya kata tadi lah, pekerjaan kerajaan, dalam sektor kerajaan. Okey, kalau kita nak spesifik lagi dalam bidang pekerjaan ni, cik rasa pekerjaan jenis apa? Saya rasa macam saya nak jadi cikgu. Okey, faham. So macam cik sebut tadi, cik punya bidang yang cik belajar adalah bidang kaunseling. So adakah cik berhasrat untuk menjadi seorang guru kaunseling? Mungkin boleh. Okey. So macam kita tahulah, ijazah yang cik ada sekarang ni adalah ijazah yang bukan pendidikan kan. So sebenarnya untuk melayakkan kita untuk menjadi seorang pendidik ni, kita kena ada bidang pendidikan tu. So cik rasa apa yang cik perlu ada untuk dapatkan CJ dalam bidang pendidikan tu? Okey, kalau saya mula daripada lepas SPM tu, saya boleh minta di IPG. Tapi sekarang ni saya dah ambil degree dalam bidang kaunseling. Saya rasa saya sambung DPLI kot. Okey, DPLI. DPLI tu yang macam kita tahu dah diploma lepasan diploma pendidikan lepasan ijazah. Okey, untuk DPLI ni, cik ada tahu tak mana-mana tempat yang ada membuat tawaran DPLI ni? Yang tu saya tak pasti. Okey, tak apa. Kalau cik tak pasti, saya boleh kongsikan lah antara macam universiti yang ada tawarkan DPLI ni, contohnya seperti UKM, UPSI,
sendiri. Cumanya dari segi pembukaan tawaran tu, setahu saya dia taklah buka secara berkala, dia buka secara berkala. Dan kalau kata cik betul nak mohon untuk DPLI ni, saya sarankan untuk cik sentiasa update dekat universiti ni punya portal masing-masing, sebab dia punya tempoh dia buka tu berbeza lah mengikut universiti kan. So seterusnya kalau kata cik dah ambil DPLI ni, dia selalunya akan dalam 2 tahun. So dalam tempoh 2 tahun ni cik akan belajar, fokus ni dalam terutama dalam pendidikan lah. Okay, so seterusnya kalau kata cik dah habis ambil DPLI ni, apa yang cik nak buat? Saya rasa mungkin sambung ke mohon pekerjaan lah. Oh, okay. So untuk mohon pekerjaan tu cik nak mohon dekat mana? Mungkin di SPP, Okay. ataupun di PPD tu sendiri. Okay, faham. Tapi itulah, katakanlah contohnya memang setahu saya lah kan, kalau macam permohonan di SPP ni sebenarnya mengambil masa yang agak lama lah kan untuk kita dapat balik panggilan daripada pihak Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan kan. So untuk contohlah kalau kata cik minta di PPD ni kan, adakah cik akan minta di PPD kawasan tempat cik tinggal? Mungkin saya akan minta di tempat saya tinggal. Okay, faham. So antara benda yang macam saya boleh canangkan dekat cik lah kan, contohnya macam dekat PPD ni sebenarnya memang ada ditawarkan contohnya jawatan sebagai guru ganti lah kan. Cumanya cik sentiasa kena tengok dekat portal MyStat tu sama ada di kawasan tempat tinggal cik tu ada tak ditawarkan untuk guru-guru ganti ni. Tu tak selalunya berlaku disebabkan pendidik yang bersalin lah kan, yang menaikkan anak. So saya rasa melalui pengalaman cik sebagai seorang guru ganti ni, cik boleh satu mungkin mengasah cik punya kemahiran untuk mendidik dan juga macam membiasakan dirilah dalam persekitaran institusi pendidikan ini. So cik rasa kalau menjadi seorang guru ganti ni, adakah benda ni boleh membantu cik untuk sebelum cik betul-betul dapat tawaran sebagai seorang pendidik sebenar? Ya, saya rasa kalau jadi cikgu ganti ni bolehlah tambahkan kemahiran saya untuk menjadi, sebelum saya mohon bila saya dapat jadi cikgu yang sebenar. Okay, betul. Okay, kalau cik tak keberatan lah, saya nak tanya juga, kalau macam cik tahu tak sebenarnya untuk yang permohonan pekerjaan di SPP ni, dia ada temuduga, cik tahu ke? Tahu. Tahu. Okay, so cik rasa dari cik tahu yang dari segi temuduga tu maksudnya temuduga teori ke macam mana? Saya tak pasti. Tak pasti. Okay, kalau macam tu saya bolehlah kongsikan dekat cik yang sebenarnya untuk permohonan SPP ni dia bukan sahaja dia ada temuduga. Cumanya temuduga tu dia macam ada dua pecahan jugalah. Satu yang temuduga secara bersemuka antara kita dan juga panel, dan satu lagi ada temuduga yang dia akan menguji sebenarnya kecergasan seorang pendidik tu lah. So kalau macam tu, saya boleh nak sarankan daripada sekarang kan lah kan, untuk jangka masa yang pendek atau mungkin jangka masa panjang, cik mungkin dah boleh buat apa-apa latihan lah untuk meningkatkan stamina ataupun kecergasan sebagai seorang guru ni. Sebabnya dia macam sekarang ni kecergasan seorang guru tu pun dah jadi macam antara prasyarat lah, sebagai salah satu benda yang pendidik ni kena ada sebelum dia layak untuk menjadi seorang guru. Macam tu. So setakat ni cik boleh faham ke? Saya faham. Okay, boleh So kiranya antara bidang keuntungan ataupun keselamatan ni kan, cik rasa mana lagi bidang yang cik lebih cenderung? Sama ada nak jadi businesswoman ke ataupun jadi cikgu? Okay, macam cik kata tadi, keuntungan tu memang akan jadikan kita kaya. Betul. Tapi berhadapan dengan risiko. Betul. Jadi saya pilih nilai keselamatan, iaitu nak jadi cikgu. Okay, faham. Tapi dia macam mana? Macam saya cakap tadi lah, walaupun dalam bidang keuntungan ni, macam kita tahu lah, sebab satu-satu benda tu kan dia tak mudah tahu untuk kita capai. Bagi saya memang kalau ikut kita punya plan yang kita draftkan secara kasar macam hari ni pun nampak macam mudah. Tapi sebenarnya dalam, contohnya cik akan adalah risiko-risiko untuk menjadi businesswoman ni. Contohnya mungkin dari segi permohonan nak pembukaan syarikat tu tak lepas, ataupun mungkin kalau dari segi modal pun tak cukup lah pada awalnya, dan macam
akan ada banyak lah halangan-halangan ataupun risiko yang cik perlu hadapi sebelum cik boleh nak jadi seorang businesswoman. Tapi hasilnya bila cik dah berjaya kan, dia akan bagi saya mendatangkan keuntungan yang besar lah untuk diri cik. Contohnya dari segi keselamatan pula, mungkin macam cik cakap tadi, dia lagi selamat daripada nak jadi bisnes ni sebab risiko dia kurang. Cumanya bagi saya dalam sektor pendidikan sekarang pun agak mencabar sebab kita ada anak-anak murid yang advance ke depan dari segi teknologi dan sebagainya. Dan bagi saya pun bidang pendidikan ni untuk menjadi seorang guru pun sebenarnya ada juga risiko-risiko yang cik perlu hadapi, tetapi cara kita nak menguruskan lah yang akan menentukan sama ada benda tu berjaya ataupun tidak. So kalau cik rasa, adakah cik bersedia untuk menghadapi risiko sebenarnya dalam dua-dua bidang tu? Kalau bagi saya, setiap pekerjaan ada halangan masing-masing. Jadi saya kena bersedia lah untuk menempuh pekerjaan, mana-mana pekerjaan. Okay. So berdasarkan yang perbincangan kita hari ni, apa yang cik dapat sebenarnya hari ni daripada kita punya sesi kaunseling? Okay, saya untuk sesi hari ni saya dapatlah jalan susu kalau saya untuk pekerjaan mana yang saya sesuai. Lepas tu saya lebih nampak lagi lah pekerjaan ni macam mana, pekerjaan macam tu tadi business woman tu macam mana, pekerjaan cikgu tu macam mana. Okay, faham. So kiranya cik merasakan yang nilai-nilai pekerjaan ni bersesuaian lah dengan diri cik kan. Okay, kalau macam tu saya nak tanya, cik ada apa-apa lagi ke yang kemusykilan ataupun ada apa-apa perkara yang cik nak tanya? Setakat ni saya faham apa yang cik jelaskan. Okey, kalau faham maksudnya macam baguslah. Cumanya saya apapun, saya mendoakan kejayaan cik dalam mana-mana bidang sekalipun yang cik nak ceburi. Dan saya berharap agar walaupun cik punya degree sekarang kan masih tempoh degree kan, so saya harap cik dapat teruskan cita-cita cik sama ada nak jadi seorang businesswoman ataupun seorang guru. Dan jangan berputus asa lah. Okay, macam tu. Kalau tak ada apa-apa, kita boleh tamatkan sesi hari ni. Dan kalau cik ada apa-apa nak tanya, tiba-tiba balik rasa macam teringat nak tanya apa-apa, tak ada masalah, cik boleh contact saya dan kita boleh bincangkan dalam sesi seterusnya lah. Okay, terima kasih.